Assalamualaikum guys, welcome back. Masa aku tengok video kedai makan ni, aku rasa teruja. Aku tengok makanan dia memang nampak sedap dan aku rasa nak cuba. Tambah pula macam aku jenis yang suka makan nasi ayam, dan wife aku pula dia suka makan dekat makanan-makanan yang berklepot. Makanya memang kenalah dengan tekak kami diorang. Kalau tengok video daripada KL Foodie ni, memang nampak sedap. Hai Kak. Hai. Tôi兩個牙煲雞飯食嘅，大嘅，兩煲大嘅食嘅。香港茶嗰度咧做到28年咗，呢度咧啱啱開咗2個月啫。兩個月啫啦，呢個係豉油嘅，豉油黑豉油，豉油黑豉油，鮮米啊，係咁多鹹魚，鹹魚。係。Dan rasa nak mencuba tu tetap ada, walaupun aku dapat tahu pasal kedai ni lepas viral ada orang ataupun ada individu yang mengatakan kedai ni dia punya nasi ayam klepot dia sebenarnya ada guna alkohol. Info ni first aku dapat daripada seorang individu yang tegur owner kedai tu lepas perkara pasal dia pakai alkohol tu viral, yang mana dekat dalam video dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Alright, hari ni aku nak ulas isu claypot chicken rice versi halal. Aku tak tahulah halal ke tak dekat Seri Petaling, okay? So, benda ni agak serius bagi aku. Sebab apa? Sebab sebelum ni pun pernah viral pasal nasi itik ke nasi ayam yang dekat Penang tu. Itu pun orang-orang Melayu kita, orang Islam kita juga tu. Ini lagi sekali, isu ni lebih kurang, tapi aku rasa lebih teruk. Sebab memang dah terang-terang dia pakai itu adalah Fa Tiu Cao. Fa Tiu Cao ni adalah arak, cooking wine, untuk bagi sedap lagi makanan tu. Tapi bagi aku tak adalah kerana kena letak tu, wajib letak tu untuk jadi sedap. Aku pun masak juga. Aku pun masak masakan Chinese juga. Alhamdulillah, orang-orang Melayu datang makan semua cakap sedap. Aku tak payah pun letak benda-benda macam tu. Okey, orang cakap tu video lama. Tak kisahlah video lama ke apa. Video tu sebelum viral tahun ni juga. Dia dah meniaga 20 tahun kan. 20 tahun. Takkanlah dia tak tahu halal haram Islam kan. Disebabkan video dia dah viral, orang ramai dah tahu pasal makanan dia. So dia tukar. Dia tukar botol tu kepada dua-dua botol adalah botol minyak bijan. Tapi sebelum ni, satu botol tu adalah minyak bijan, dan satu lagi memang terang-terang adalah Fa Tiu Cao. Alright, lepas viral dia tukar dua-dua botol adalah minyak bijan. Korang yakin ke minyak bijan, botol minyak bijan yang dia guna tu dua-dua minyak bijan? Kenapa dia nak guna dua-dua minyak bijan? Padahal sebelum ni dia guna satu arak, satu minyak bijan. Sebab mungkin dia takut kantoi. Aku tak tahulah nak cakap kalau betul lah dia ada sijil halal lah. Kalau betul lah. Kalau betul dah ada sijil halal, aku memang agak muskil lah macam mana dia boleh dapat sijil halal tu. alah, cakap kosong je. Mana tahu benda ni semua sebenarnya sebab ada orang dengki ke apa kan. Tapi aku masih lagi tak tahulah waktu tu kedai mana. Sampailah ada sahabat kita yang berkongsi video ni dekat aku. Okey, so ini adalah video asal Home Live Asia pada 28 hari bulan 8. So ini adalah pakcik tu menyediakan claypot rice. So korang boleh nampak ada 2 botol di atas meja dan dimasukkan ke dalam claypot rice. Okey, ni saya screenshot bagi nampak jelas. Apa botol tu? Okey, ni saya cari di Shopee RM6.50 Hi-O Cooking Wine. Nampak tak? Sekarang saya zoom lagi supaya nampak 15% alkohol. Saya tunjuk lagi sekali gambarnya. Nampak? Dan ini adalah kedainya yang berada di Seri Petaling. Boleh nampak pakcik tu dan dan isterinya. Memang kedai yang sama. Dan itulah, boleh tonton sendirilah kalau nak tengok video penuh. Okey, dekat Balapapa pun ada, dekat Home Live Asia pun boleh cari. So, saya tunjuk panjang sikit nak tunjuk orangnya supaya orang nampak orangnya. Saya minta maaf untuk segala kesilapan saya, tapi saya share sebab saya peduli. Terima kasih. Aduh, memang potong betul lah. Aku waktu ni aku masih lagi belum puas hati. Aku masih lagi macam kata, "Osh, aku kena check dulu ni. Aku tak boleh main terus tembak, main sekap jarang apa semua." So aku pun carilah info pasal penggunaan alkohol ni, tapi aku tak adalah pergi tanya dekat netizen 100%. Macam biasa, aku lagi suka untuk rujuk website Mufti Wilayah sebabnya pada aku info dan juga fakta dekat dalam tu lagi convincing. Dan ikutkan info yang ada dekat website Mufti Wilayah, kaedah asal dalam hukum etanol di dalam makanan ini adalah unsur memabukkan. Apa-apa bahan yang memabukkan maka adalah haram untuk dimakan. Etanol adalah nama saintifik bagi alkohol. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan juga memabukkan. Berdasarkan definisi ini, meminum alkohol adalah diharamkan kerana ia membawa kepada kemabukan. Tapi tak semua alkohol tu arak dan juga najis. Ikutkan website Mufti Wilayah merujuk kepada fatwa Kerajaan Brunei, katanya ini bermaksud bahawa kenajisan alkohol itu adalah bertolak dari sebab kenajisan arak
yang sifatnya sebagai minuman memabukkan. Dengan itu dapat difahami bahawa semata-mata alkohol bukanlah najis selama mana ia tidak diambil ataupun diekstrak daripada arak ataupun mana-mana minuman yang memabukkan. Kerana kuih tapai yang biasa dimakan pun menurut pakar ada mengandungi alkohol, namun tak diharamkan kerana tidak memabukkan. Okey, ini antara poin penting. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-22 yang bersidang pada 1988 membincangkan alkohol sebagai penstabil minuman ringan. Muzakarah telah memutuskan bahawa kordial yang mengandungi bahan perisa yang dimasukkan alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus digunakan untuk tujuan minuman. Sekiranya, pertama, alkohol tu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak, maksudnya memang purely nak buat arak lah, tak boleh. Bahawa kuantiti alkohol dalam perisa flavor itu adalah sedikit, iaitu tidak memabukkan. Dan ikutkan Fatwa Majlis Kebangsaan 1984 telah membincangkan alkohol menurut pandangan Islam, setiap minuman arak mengandungi alkohol. Bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis, tapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum. Tapai halal dimakan, alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan tidak najis dan boleh dimakan. Ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Okey, so ini pun poin penting juga. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan. Kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. So asasnya kalau kita tengok dekat dalam info yang diberikan oleh wanita dekat dalam video sebelum ni, katanya penggunaan etanol ataupun kandungan etanol kat dalam wine tu ialah sebanyak 15%. Jadinya kalau kita tengok 0.5 dengan 15% tu memang jauh beza kan. Jadinya even dekat dalam website Mufti Wilayah pun katanya kalau kata alkohol, kandungan alkohol tu lebih daripada 0.5%, elok dipanjangkan kepada JAKIM untuk penjelasan. Maksudnya JAKIM kena bagi tahu dekat kita lah sama ada benda ni, wine ni, cooking wine ni boleh dipakai ataupun tak. Dekat sini aku sabut juga macam mana yang diperkatakan oleh wanita dekat dalam video sebelum ni. Kita bukan nak tutup perut nasi orang, tapi seeloknya kita sebagai Muslim kita cek dulu. Sangat-sangat penting untuk kita tahu pasal kandungan makanan yang bakal dimakan oleh kita. Dan memang betul sebahagian daripada kata-kata netizen yang mana katanya kalau kata kita was-was dengan apa yang kita tengok, kalau kata kita tak berani nak makan, elok kita tinggalkan. Kedai makan tu satu yang bagusnya sebab dia cuba untuk bagi yang terbaik kepada pelanggan. Cumanya mungkin cara tu tak berapa nak kena kalau kata betul dia menggunakan alkohol yang melebihi 0.5%. Benda ni aku pernah cakap dekat dalam video-video aku sebelum ni. Restoran halal bukan bermaksud bila kata pekerja dia, staff dia, owner dia pakai kopiah, pakai tudung, itu cuma sebahagian saja. Halal ni lebih daripada tu. Kita kena tahu bahan apa yang diguna pakai, kita kena tengok environment dan kita kena tengok juga cara penyediaan tu. Untuk kedai tu, aku harap pihak berwajib tolonglah pergi cek dan rungkaikan keraguan masyarakat. Kalau dapat green light daripada pihak berkuasa tempatan yang mengatakan bahawa makanan dekat kedai makan tu boleh dimakan, halal dimakan, aku sendiri pun nak pergi cuba. Dan rasanya kalau kata nak cepat-cepat checking kan, aku harap Tuan Sufian daripada Persatuan Kebajikan Surplus tolonglah pergi cek. Kalau kata Tuan Sufian pergi cek, aku rasa mesti lagi laju PBT buat kerja. You orang boleh meniaga kah? Ada Rohingya meniaga sini ya? Apa pun, kita tunggu je lah update yang seterusnya. Mungkin ada penjelasan daripada Tuan punya kedai sendiri. Dan aku nak tanya kat korang juga, pernah tak korang cuba claypot nasi ayam ni? Cuba korang komen kat bawah. Dan akhir kata pepantun, anak dara berbaju kurung, teruna tengok terus menggatal. Pakai kopiah, pakai tudung, belum tentu makanan halal. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.